and science, discussing the scientific or empirical knowledge of what and how of science and technology, as well as the responsibilities that humans have over them and the need to be addressed in science and religion discourse. The book elucidates the harmonious relationship between religion and science in the context of various issues of importance to society, such as education, philosophy, and sustainable development. Get your copy of Harmony Between Religion and Science at a great discount on www.ikimniaga.my or call 03-6204-6389 for more info. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Tempoh lesen percuma melalui skim wilayah bebas berniaga di bawah pihak Kementerian Wilayah Persekutuan yang dijadual tamat pada 31 Julai depan dilanjutkan sehingga akhir tahun ini. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata keputusan itu bagi meringankan beban lebih 4,500 penjaja berdaftar di bawah skim itu serta memudahkan golongan berkenaan membuat perancangan perniagaan memandangkan negara masih berdepan wabak COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menerusi siaran langsung di laman Facebook beliau selepas meninjau operasi penjaja di sekitar ibu kota, Menteri berkenaan juga meminta kerjasama peniaga untuk menjaga penjarakan antara gerai selain meminta lebih 2,000 peniaga yang masih belum mendapat lesen di bawah skim tersebut disebabkan tidak memenuhi kriteria seperti aspek pemilihan lokasi untuk segera berdaftar. Sejumlah 3,000 warga emas di daerah Muar Johor akan menerima suntikan vaksin menerusi Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak pertama di Johor yang diadakan di Air Hitam dan Sungai Balang bermula semalam sehingga 23 Jun depan. Pegawai daerah Muar, Mustafa Kamal Syamsuddin memaklumkan bahawa daripada jumlah itu 1,000 orang akan menerima suntikan vaksin di Kompleks Penghulu Mukim Air Hitam mulai semalam sehingga 13 Jun ini, manakala 2,000 orang akan menerima di Kompleks Penghulu Mukim Sungai Balang bermula 14 Jun sehingga 23 Jun ini. PPV bergerak yang menggunakan sebuah bas yang diubah suai itu bertujuan memudahkan warga emas di kawasan luar bandar atau pedalaman di daerah Muar mendapatkan vaksin dan mempercepatkan lagi proses vaksinasi golongan itu dalam usaha mencapai imunisasi kelompok. Kedudukan Universiti Teknologi Mara UiTM kekal pada kedudukan band 651,700 daripada keseluruhan 1,300 buah universiti di seluruh dunia di bawah senarai penarafan Quacquarelli Symonds QS World University Rankings 2022 yang diumumkan baru-baru ini. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. Roziah Muhammad berkata penarafan itu meletakkan UiTM dalam kalangan 50% universiti terbaik dunia dengan menunjukkan peningkatan sebanyak 5% berbanding tahun sebelumnya. Saudara, ini berita yang baru kami terima. Pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia SPM bagi tahun 2020 adalah lebih baik berbanding tahun 2019 dengan grade purata nasional GPN bagi tahun 2020 adalah 4.80 berbanding 4.86 pada tahun 2019. Perkara tersebut diumumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin sebentar tadi. Menurut beliau lagi, para pelajar boleh memuat turun slip keputusan rasmi mulai 14 Jun ini, manakala sijil SPM pula akan mula diedarkan secara berperingkat pada 10 Julai depan. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 11 Jun dalam tahun 2013, Persidangan Pegawai Takbir Agama Daerah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2013 telah berlangsung di Perdana Resort Kota Baru Kelantan. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil K. bin Baharom.
Persidangan tersebut merupakan anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Turut hadir pada majlis perasmian tersebut ialah Datuk Haji Osman bin Mustafa, Ketua Pengarah JAKIM, Tuan Haji Muhammad Nuruddin bin Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Dasar JAKIM, Tuan Haji Muhammad Saleh bin Jusoh, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan yang mewakili Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, Datuk Haji Muhammad Rozali bin Saleh, Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu dan pengarah-pengarah bahagian JAKIM serta ketua-ketua penolong pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira di mana jua anda berada, alhamdulillah. Hari ini kembali bersiaran saya Nur Hayati Paradi temankan sahabat pendengar menerusi perkongsian aspirasi 10.1 edisi Khamis. Alhamdulillah. Hari ini 10 Jun 2021. Pertama nak cakap terima kasih untuk rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi, Hazwan dan juga Sufian, untuk perkongsian Warna Pagi. Macam-macam telah pun mereka kongsikan. Masya Allah, sangat baik, sangat bermanfaat. Untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, membesarkan anak-anak dan sebagainya. Masya Allah. Sebut tentang anak-anak juga, hari ini 10 Jun 2021, di mana hari yang sangat bersejarah untuk anak-anak mengambil SPM pada tahun lalu, awal tahun kan. Diuji dengan pelbagai dugaan dan cabaran sebelum menduduki SPM. Hari ini mereka bakal mengambil keputusan SPM mereka. Jadinya kita sama-samalah doakan mereka, sebab dugaan pandemik COVID-19 ini menyebabkan mereka yang pertama kumpulan pertama mengambil SPM pada awal tahun, kemudian diduga dengan COVID-19 menyebabkan mereka terpaksa menjalani PDPR dan sebagainya, menggunakan pelbagai cara, bersemuka dalam talian dan sebagainya. Semoga segala cabaran yang mereka telah sahut dan hadapi akan membuahkan hasil yang terbaik. Jom kita sama-sama doakan anak-anak kita, insya-Allah. Dan untuk kita teruskan bersama Yati, kejap lagi kita bakal sama-sama duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah, bersama dengan Ustaz
Ahmad Lufi Muharram dalam perkongsian Tahsinul Ibadah. Hari ini kita nak sambung kembali dalam bab pengagihan zakat menerusi Matan Zubat. InsyaAllah kita akan sampai untuk bab yang ke-459. Ikuti kami secara langsung di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Teruskan bersama Yati tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Umpama meniti jalanan berduri, kau berhati-hati, bimbang dilukai, begitulah takwa pada yang kuasa. Kau berjaga-jaga agar tak dimurka. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ada takwa sempurna jiwa. Selami lautan kalam suci Tuhan, pasti ditemukan makna ketakwaan. Murnikan amalan dengan keikhlasan, bertunjangkan iman demi keredaan. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ada takwa sempurna jiwa. Patuh pada tiap suruhan, hindar dosa, jualan ada takwa, hidup mulia. Takwa jadi pakaian diri, bekal nanti alam abadi. Ada takwa sempurna jiwa. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ada takwa sempurna jiwa. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM saat ini untuk teruskan kita bersama dalam majlis ilmu menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah. Dan Alhamdulillah saat ini telah pun bersedia di hujung talian kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekali lagi dapat mengaji bersama dengan Ustaz pagi ini untuk pengajian Matan Zubat. Tapi sebelum kita nak ke Matan Zubat untuk bab pengagihan zakat yang mana anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di Radio IKIM. Ustaz, kita mulakan dengan sedikit mukadimah Ustaz untuk pesan-pesan untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ
petugas Nur Hayati Paradi, merangkap penerbit rancangan Tahsinul Ibadah ini, dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberi nafas kepada kita. Setiap nafas adalah masa, dan masa adalah modal terbesar seorang manusia. Masa adalah umpama bekas, guni karung, yang dengan guni karung bekas tadi kita dapat mengisi amal. Jadi amal tidak akan berlaku kalau tidak ada bekas untuk mengisinya. Akan sampai satu masa keinginan melakukan amal itu ada, tetapi malangnya tidak ada bekas guni, ruang yang kita boleh isi amal tersebut, iaitu apabila kita sudah menutup mata. Justru ambillah peluang, selagi nafas masih bergerak, jantung masih berdetak, maka kita ambil peluang ini untuk melakukan kebaikan. Dan lakukanlah kebaikan yang walaupun kita menutup mata, tetapi seolahnya kita masih hidup lagi. Iaitu lakukanlah kebaikan yang kesan kebaikan itu berterusan. Contohnya, kita mencontohkan perkara-perkara yang baik, yang dengannya orang lain mengikut jejak langkah kita. Walaupun kita sudah menutup mata, kita buku catatan amalan kita ini masih terbuka dan ditulis pahala bagi kita semua. Justru bertindaklah bijak dalam menggunakan masa. Tidak ada perkara yang sangat dikesali oleh orang yang telah mati, melainkan masa-masa yang disia-siakan tanpa kebaikan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Ustaz yang menggunakan bekas sebaik mungkin untuk mengisi sebaik-banyaknya. Dan kita, Ustaz, sambung untuk pengajian dalam bab pengagihan zakat menerusi kitab Matan Zubat, insyaAllah, Ustaz, untuk bait yang ke-459. Silakan, Ustaz. Qala al-musannifu an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi ad-darain amin. وعامل كحاشر الأنعام مؤلف يضعف في الإسلام. Terjemahannya yang ketiga, amil zakat seperti petugas pengumpul zakat binatang ternakan, dan yang keempat, mu'allaf yang masih lemah Islamnya. Setelah kita mempelajari 2 asnaf daripada 8 asnaf, mengenalinya dengan jalan definisi ta'rif yang dibentangkan, maka pada minggu ini bicara kita ialah berkaitan dengan asnaf yang ketiga dan seterusnya. Asnaf yang ketiga yang dinyatakan di dalam urutan kitab ini adalah amil. Adalah apa? Adalah amil. Jadi amil ini boleh ta'rifkan dengan bahasa yang lebih mudah, petugas zakat. Petugas zakat, iaitu golongan ataupun kelompok manusia yang melakukan kerja-kerja dalam rangka menjayakan urusan ibadah zakat. Dalam rangka menjayakan urusan ibadah zakat. Maka ada pelbagai kerja-kerja. Ada pelbagai kerja yang kerja itu dianggap menjayakan urusan ibadah zakat. Golongan yang terbabit dengan kerja-kerja tersebut, maka golongan itu dipanggil amil. Dalam matan Zubat ini, pengarang
ataupun penyusun membawa satu contoh. Satu contoh amil yang kita telah definisikannya ataupun telah nyatakan dia sebagai petugas zakat ataupun kelompok golongan yang menjayakan urusan ibadat zakat. Dalam matan diberi contoh Hashir Al-An'am. Hashir Al-An'am. Hashir Al-An'am ni terjemahannya adalah orang yang mengumpulkan binatang ternakan. Di semasa harta zakat dikolek, dihimpunkan, maka ada petugas yang kerja dia kumpulkan binatang zakat. Sama ada dia kumpulkan daripada pembayar zakat ke, ataupun dia bawa daripada pembayar zakat ke kandang Baitul Mal ke, maknanya kerja dia menguruskan binatang zakat. Contohnya dalam konteks matan ini binatang ternakan. Kalaulah harta zakat itu berbentuk buah-buahan misalnya, tamar dan juga inab, maka dia kerja mengumpulkannya, maka dia juga dipanggil amil. Jadi siapa lagi amil selain daripada yang diberi contoh dalam matan? Yang pertama sa'in. Yang pertama contoh yang lain ni sa'in. Sa'in ni adalah orang yang mana dia pergi ke kampung-kampung, ke bandar-bandar, ke pejabat-pejabat untuk memungut zakat. Ke kandang-kandang untuk memungut zakat. Dia adalah petugas daripada, kalau sekarang ini pejabat zakat datang menyatakan, okey, kamu kena bayar zakat banyak ni. Sekian-sekian begini. Mungkin dia sediakan borangnya, dia menyediakan risitnya, itu sain. Yang kedua katib, tukang tulis. Sama ada kerani di pejabat ataupun semasa bergerak bersama pemungut zakat ni ada satu orang dia tukang tulis. Contoh. Yang ketiga contohnya lagi adalah qasim. Qasim ni adalah orang yang mengagih-agihkan zakat itu kepada asnafnya. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain ini irif, penunjuk jalan. Dia ini bertugas menunjukkan jalan sehingga dapat bawa kepada pembayar zakat. Contohnya lagi accountant, hasib, tukang kira. Bila sampai ke kandang nak pastikan berapa banyak zakat kena bayar, maka dia ini kira. Itu kalau binatang. Kalau tanaman, kalau buah-buahan, maknanya kerja dia mengira untuk memastikan nisab dan seterusnya dapat mengeluarkan kadar yang sepatutnya dibayar oleh pemilik harta bagi zakat mereka. Dan lagi yang termasuk juga bagi amil ini hafiz lil mal, yang jaga harta. Jadi bila harta zakat itu dikumpulkan, kalau dahulu, kalau binatang-binatang ini ataupun tanaman-tanaman ataupun buah-buahan dikumpulkanlah di satu gudang, dikumpulkan di kawasan kandang dan seumpamanya. Maka perlulah petugas untuk menjaga keselamatan harta zakat tersebut. Maka itu pun dikira sebagai amil. Dan juga jundi. Jundi ini tentera. Maknanya petugas-petugas yang menjaga keselamatan secara umumnya. Maka dia juga dalam rangka menjayakan ibadah zakat, maka dia juga dikira sebagai amil. Sebagai amil. Maka semua peringkat ini dalam rangka menjayakan ibadah zakat, maka mereka ini adalah amil dan mereka ini layak untuk mengambil bahagian daripada 1/8 daripada asnaf zakat. Kemudian ada perbahasan. Kita ni dalam proses, contohlah kita nak
timbang harta zakat kita. Kita nak timbang harta zakat kita, nak sukat. Nak sukat tanaman kita, nak bilang binatang ternakan kita. Ini pemilik ni. Pemilik harta zakat. Maka adakah bayaran upah tu kepada tukang timbang, kepada tukang sukat, kepada tukang bilang, itu diambil daripada harta zakat? Kira dia kata, okey, saya bayar upah untuk timbang sukat ni, dia tolak daripada harta zakat. Tak boleh. Sukatan timbangan tadi hendaklah diambil kosnya itu daripada duit lain. Bukan sebahagian daripada apa? Bukan daripada duit zakat. Bukan daripada duit zakat, tapi diambil daripada duitnya sendiri. Contohnya lagi, dia nak maksudnya alat sukat itulah yang tak boleh nak diambil daripada zakat. Alat sukat. Bukan alat sukat, upah. Upah menyukat. Alat sukat maksudnya dia nak beli guna duit zakat. Ini kita cerita pemilik ni. Alat sukat, kemudian dia nak sukat ni, dia pakai orang contohnya. Dia hantar sendiri kan, jadi orang tu bayar upah. Jadi adakah upah itu boleh digunakan duit zakat? Dia kira oleh kerana ini urusan berkaitan zakat, jadi saya tolaklah duit zakat. Tidak boleh. Itu semua hendaklah menggunakan duit selain daripada duit zakat. Itu adalah daripada duit zakat. Contohnya lagi kan, dia nak hantar dia punya harta zakat. Banyak ni nak hantar 100 ekor pakai lori misalnya. Ataupun dia dah asingkan dia punya harta zakat, nak bubuh dalam storage. Jadi kos transport, kos pengangkutan, kos storage, penyimpanan tadi itu bukan mengambil daripada duit zakat, tapi itu adalah tanggungjawab malik. Maksudnya daripada duit mereka. Jadi sekarang ini amil-amil ni adalah boleh kita katakan sebagai pejabat zakat lah. Mereka adalah amil yang menguruskan harta zakat. Dan amil ini berapa banyak dia dapat? Daripada 8 asnaf kalau ada, maka 1/8. Dan berapa banyak nak bagi ni kepada petugas-petugas ini? Maka kita beri kepada petugas-petugas ini adalah sekadar dipanggil ujratul misil. Ujratul misil maksudnya upah standard. Upah standar. Biasanya kerja-kerja yang macam ni, berapa bayaran dia? Kerja-kerja kerani yang begini ni, berapa bayaran dia? Begitulah bayaran yang dia layak memperolehinya. Begitulah yang dia layak untuk memperolehinya. Apa disebut tadi sebagai ujratul misil. Itu yang ketiga. Yang keempat, disebutkan dalam matan ini, mu'allafun yad'ufu fil islami. Yang keempat adalah mu'allaf. Wal mu'allafati qulubuhum, dalam Quran sebut. Apa terjemahan mu'allaf? Mu'allaf ini terjemahannya adalah yang dijinakkan. Yang dijinakkan qulubuhum, akan hati-hati mereka. Maksudnya apa? Maksudnya orang ini baru masuk Islam. Dan kita nak ambil hati dia, nak jinakkan dia suka dengan agama Islam, jadi kita bantu dia. Kita bantu dia. Kita beri sedikit harta kepada dia. Maka dia, maknanya mula-mula mungkin dia cenderung kepada Islam tersebut harta, tapi lama kelamaan bila sampai dia punya niat itu kuat,
maka dia akan menjadi orang Islam yang biasalah. Jadi mu'allaf ni dalam konteks budaya kita dirujuk kepada orang yang sebelum ini dia bukan Islam, kemudian dia masuk Islam ataupun convert. Walaupun dia masuk Islam ni dah 20 tahun. Walaupun dia ini belajar sampai dia jadi guru kepada orang Islam sejak lahir. Jadi pengerusi masjid pula. Mendapat kedoktoran, ijazah kedoktoran dalam bidang agama. Tapi kita duk panggil dia mu'allaf juga. Dia ni mu'allaf ni. Itu bukan mu'allaf itu. Itu dalam istilah budaya kita lah. Tapi sebenarnya mu'allaf ni kalau kita nampak terjemahan dia adalah yang dijinakkan hati mereka. Maksudnya apa? Dia ditarifkan sebagai wa huwa man aslama wa niyyatuhu dha'ifah. Ini misal bagi mu'allaf. Orang yang ketika dia masuk Islam, dia punya niat tu tak kuat sangat. Maknanya nak kena pujuk juga. Ini berlaku kepada orang-orang yang masuk Islam masa Fatah Mekah. Nabi bagi mereka banyak. Selepas peperangan Hawazin, banyak bagi. Sampai kambing tu bagi sampai satu lembah. Sebab orang ini, bila dia tengok orang Islam macam ikram dia, bantu dia, so dia jadi seronok. Mungkin pada peringkat permulaannya niatnya lemah, tapi bila dia duduk dalam lingkungan, lama-kelamaan dia akan kuat dalam agama Islamnya. Okey? Itu yang pertama. Siapa dia mu'allaf ini? Wa huwa man aslama wa niyyatuhu dha'ifah. Yang kedua, aulahu syarafun yurja bi'i'ta'ihi islamu nawairihi. Ataupun orang bukan Islam yang masuk Islam ni, dia ini ada satu kedudukan di kalangan kabilah dia, di kalangan lingkungan dia. Dia ni ada nama lah. Dan kalau kita bagi kepada dia harta, maka diharapkan orang-orang yang sama taraf dengan dia itu pun akan cenderung kepada agama Islam. Akan apa? Akan cenderung kepada Islam. Maksudnya dia ni golongan yang ada nama. Dia ketua puak contohnya. Dan kita bagi kepada dia, nanti orang-orang yang ketua-ketua puak yang belum memeluk agama Islam, dia tengok, ketua puak ni masuk Islam, tengok dapat banyak. Kan? Maka itu akan berupaya menarik mereka kepada agama Islam. Itu juga termasuk dalam mu'allaf. Jadi mereka ini diberikan daripada zakat dan diberi daripada asnaf yang disebut sebagai asnaf mu'allaf. Ada lagi selain daripada dua contoh yang saya berikan. Jadi dua contoh yang saya berikan dan yang contoh yang lain ini tidaklah seperti pemahaman tentang mu'allaf dalam budaya kita. Maknanya dalam budaya kita tu kita kira itu menurut budaya kita lah. Tapi jangan pula bila kita nak bicara tentang mu'allaf dalam konteks zakat, kita ambil makna dan pemahaman yang kita duk faham tu dan kita tafsirkan mu'allaf dalam bab zakat, itu jadi salah lah. Nak guna boleh lah. Dia ni dah lama Islam, kita duk panggil mu'allaf kat dia kan. Padahal ilmu agama Islam dia tu lagi banyak daripada kita. Bahkan dia mempunyai ijazah yang lebih tinggi daripada kita kan. Itu tak apalah kalau dah masyarakat guna begitu. Tetapi bila masuk sahaja bab zakat, maka ini maksud daripada mu'allaf. Sebab mu'allaf juga yang dimaksudkan di sini, mana dalam mazhab Imam Syafi'i juga boleh kepada orang yang mana jaga sempadan. Dia adalah kabilah-kabilah yang duduk di hujung-hujung sempadan, yang mana berdekatan dengan itu ada orang-orang kafir. Dengan kewujudan kabilah-kabilah itu ataupun kependudukan mereka di kawasan itu menjadi riba, menjadi penjagaan kepada negara yang duduk di situ. Jadi orang ini pun diberi daripada bahagian mu'allaf. Nampak?
Mereka ini, jadi mereka ini bukan mualaf dalam bahasa kita kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, golongan ini yang duduk di perbatasan, yang berdekatan dengan tempat orang kafir ataupun pemberontak, walaupun orang Islam yang mana kependudukan mereka di kawasan itu dapat menjaga negara kan. Kita boleh sebagai pembakar semangat untuk mereka pun diberi daripada harta zakat. Tapi yang pastinya tidak boleh bagi duit zakat ni kepada orang kafir. Tak boleh apa? Bagi zakat ini kepada orang yang belum memeluk agama Islam. Walaupun orang bukan Islam itu diharapkan dengan kita bagi zakat kat dia, dia jadi suka dengan agama Islam. Walaupun tak boleh. Kalau dia masuk Islam baru boleh bagi. Adapun dengan harapan selepas itu dia berjinak kepada agama Islam, tidak boleh. Orang kafir tidak boleh diberi zakat kepadanya. Jadi kita tak perlu nak runsing. Kerana lapangan ataupun wadah untuk kita melakukan kebajikan ni bukan zakat je. Zakat ni ada dia punya masraf ataupun tempat untuk diagihkan khusus. Jadi siapa yang telah menetapkannya? Allah Ta'ala. Jadi adakah maknanya bila kita tidak benarkan bagi orang bukan Islam, maka ini nampaknya tidak berperi kemanusiaan lah? Tidak. Kerana ada banyak lagi lapangan yang lebih luas dalam perkara memberi kebaikan ataupun kebajikan. Kalau zakat contohnya 2.5%, tapi sedekah ni tak ada had. Bagi 50% harta pun boleh. Tak ada masalah. Apa lagi? Kita ada hadiah. Kita ada wakaf. Dia boleh wakaf. Dia boleh wakaf harta kepada orang bukan Islam. Dia boleh sedekah harta kepada orang bukan Islam. Jadi tidak perlulah usik bajet zakat ni dia adalah bajet untuk orang Islam. Kalau bajet untuk orang Islam, maka untuk orang bukan Islam sebenarnya medan kita masih luas lagi, dan kita masih boleh lagi untuk melakukan kebajikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas kita akan sambung lagi untuk sama-sama kita mendalami lagi ilmu ini. InsyaAllah untuk anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Bagi yang sedang menyaksikan secara langsung di FB IKIM FM, tekan butang share untuk kita sama-sama kongsikan ilmu ini kepada yang lain. InsyaAllah kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran dalam pengajian Matan Zubat untuk bab pengagihan zakat bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Tadi kita berhenti untuk asnaf yang keempat, muallaf, yang masih lemah Islamnya. Yang Ustaz dah kongsikan tadi, muallaf itu yang dijinakkan hati mereka, kemudian mereka yang baru masuk Islam tapi bersifat influencer, kemudian kaum yang berada di sempadan negara Islam, kemudian orang kafir tak boleh dapat zakat. Tapi ada macam-macam lagi cara untuk kita menggembirakan orang yang bukan Islam ataupun orang kafir ini. Dan Ustaz, kita sambung lagi pengajian kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Riqabuhum mukatabun wal gharimu man lil mubahi dana wahwa adimu. Terjemahannya, golongan hamba mukatab yang berusaha untuk memerdekakan dirinya, yang kelima. Dan yang keenam, golongan berhutang atas sebab yang diharuskan tetapi masih tidak memiliki harta untuk melunaskan hutang. Yang kelima adalah ar-riqab. Jadi ar-riqab ini boleh kita katakan tidak adalah di zaman kita. Kerana apa? Ar-riqab ini merujuk kepada hamba sahaya yang telah dibuat akad mukatabah oleh tuan dia. Akad mukatabah ni macam mana? Tuan ni kata pada dia, kalau kamu dapat bayar bahagian-bahagian daripada harta banyak mana, maka kamu akan merdeka. Kamu akan merdeka. Maka contohnya tuan dia kata, kalau kamu dapat bayar 100,000, maka kamu adalah orang yang merdeka. Maka hamba mukatab ni bekerjalah, berusahalah untuk menghasilkan wang, serahkan kepada tuan dia, hasilkan wang, bekerja, serahkan kepada tuan dia. Bila cukup kadar yang telah ditetapkan, maka jadilah dia daripada orang yang merdeka. Maka orang ataupun kumpulan yang seumpama ini tidak adalah di zaman kita. Tidak ada riqab. Walaupun ada yang mendefinisikan riqab dengan definisi baru, tapi kalau tanya saya, tidaklah ada mana-mana kitab pun ulama-ulama terdahulu yang mendefinisikan riqab itu dengan definisi baru yang diamalkan di sebahagian tempat. Maka dia mudah je. Kalau bukan maknanya bila asnaf tu 8, kita nak kena wujudkan juga 8 walaupun kita tukar ta'rif. Kita tukar ta'rif dengan ta'rif baru dengan alasan kita nak mengekalkan ke 8-8. Tidak. Bukan begitu. Bukan begitu. Bahkan di kalangan ulama' mutaakhirin, mereka pun tak setuju dengan tafsiran riqab yang diamalkan di sebahagian tempat. Sebab itu, kalaulah contohnya daripada 8 asnaf, hanya asnaf riqab ni tak ada lah contohnya. Tak ada. Maka bahagian yang sepatutnya diperuntukkan untuk riqab, kita akan agihkanlah, pulangkanlah kepada baki yang ada. Bedak-bedaklah, agih-agihlah kepada baki yang ada. Kalau baki yang ada itu berapa? 7.
maka daripada 1/8 itu diagih-agihkan sehingga setiap daripada 7 itu dapat daripada bahagiannya. Itu dia. Jadi riqab. Yang seterusnya adalah al-gharim. Al-gharim. Gharim adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang ni ada beberapa keadaan. Okey, ada beberapa keadaan. Ada 3 keadaan. Pertama, orang yang berhutang untuk dirinya. Untuk keperluan dia. Makan, minum, belanja, sewa rumah, mungkin dia hutang dulu untuk kahwin, dia hutang dulu untuk belajar, tak bayar lagi PTPTN misalnya kan. Itu hutang untuk keperluan. Sekarang ni adalah bebanan hutang atas pundak dia. Dan lagi dia tidak mampu untuk melunaskan hutangnya. Maknanya dia tidak ada harta. Harta yang dimaksudkan ni bukan duit. Dia tak adalah duit tapi adalah rumah lebih, adalah tanah lebih, adalah kereta lebih. Dia tak boleh lagi ambil zakat. Dia kena jual kereta dia yang lebih itu satu tu. Dia kena jual rumah dia yang lebih itu satu tu. Kalau selain daripada itu, yang baki hanya memang keperluan je. Rumah sekadar nak duduk, kereta sekadar nak pakai, duit belanja yang ada sekadar harian punya. Yang baki tu tak ada. Maka barulah dia boleh mengambil daripada zakat. Dia nampak tak? Jadi yang pertama ni apa? Orang yang mana berhutang untuk tujuan keperluan dia yang harus. Saya bagi contoh tadi, makan, minum, keperluan lah yang merupakan keperluan dasar bagi seorang. Dan dalam masa yang sama, dia lemah. Dia tidak mampu untuk melunaskan hutangnya. Dan harta yang ada pada dia tidaklah melebihi kadar kecukupan dia. Melebihi kadar kecukupan dia. Duit ada tapi sekadar cukup nak guna. Maka dia bolehlah ambil daripada zakat. Tapi kalau dia ada harta yang lebih, walaupun bukan bentuk duit, ataupun dia ada duit yang lebih, maka dia tak boleh ambil daripada zakat. Dia bayar dulu hutang sampai duit dah tak ada, barulah selepas itu dia boleh mengambil daripada zakat untuk melunaskan hutangnya. Okey? Nanti kita akan baca ada keadaan yang satu orang walaupun dia ada duit untuk melunaskan hutang dia, duit peribadi, tetap dia boleh ambil zakat. Yang ini tak boleh. Yang bahagian pertama ni tak boleh. Tapi nanti akan ada bahagian yang kedua ataupun ketiga yang kita akan bacakan, yang walaupun dia ada harta untuk melunaskan hutang dia, maka dia tetap boleh mengambilnya. Siapa tu? Siapa tu? Kita sebut terus lah. Boleh, Ustaz. Iaitu orang yang berhutang untuk mengamankan persengketaan. Untuk apa? Mengamankan persengketaan. Contohnya, dalam kitab dia bagi contoh berlaku pembunuhan. Maka pihak keluarga minta bayaran diat. Kalau tak, mereka ni duk bergaduh ni, tak apa hati. Maka dia ni volunteer, dia kata tak apa. Diat, bayaran diat pampasan yang dia kena bayar tu aku bayar. Dia bayar cepat lah. Jadi tidak keluarga tu akan terus bersengketa lah, sebab dia menuntut ni yang pembunuh ni tak mampu nak bayar. Contoh. Jadi dia nak hentikan atau nak menyegerakan pembayaran tersebut, dia berhutang. Dia berhutang dan dia bayar. Dia berhutang dan dia bayar. Dengan sebab itu redalah persengketaan tadi. Maka dia akan diberi zakat untuk bayar balik hutang itu walaupun dia kaya. Walaupun dia ada harta lebih.
Sebab beza kan, yang tadi ni dia guna untuk peribadi dia. Yang sekarang ini dia tidak guna untuk peribadi dia. Dia guna untuk mengamankan dua kelompok yang sedang bertelagah. Maka dia boleh diberikan kepadanya. Dalam kitab kata, kalaulah dalam kes yang macam ni, kalaulah kita tetap syarat, dia ni boleh ambil zakat ni kalau dia fakir je, maka motivasi untuk orang bertindak mengamankan orang walaupun dengan jalan pinjam itu dia jadi kurang lah. Sebab dia fikir nanti aku bayar, nanti aku pula terbeban. Jadi motivasi itu dia lemah. Tapi bila dia tahu tak apa, dia pinjam pun mungkin jumlah nak bayar dia tu besar ratus ribu, dia boleh lunaskan dengan jalan zakat. Dengan jalan zakat. Jadi bagaimana pula dibahaskan orang yang mana dia pinjam duit untuk buat masjid, ataupun dia pinjam duit untuk jamu tetamu. Maka ada dua pandangan. Satu pandangan kata dia ini sama macam yang pertama. Apa maksud dia? Maksudnya dia ini dalam melunaskan hutang dia tidak boleh ambil zakat kecuali apa? Kecuali kalau dia fakir. Dia hutang untuk buat masjid, dia hutang untuk buat jabatan, dia hutang untuk bagi tetamu makan. Jadi adakah dia boleh ambil zakat dalam keadaan dia ada harta? Pandangan pertama kata tak boleh. Syarat dia boleh ambil zakat untuk lunaskan hutang tadi, syaratnya adalah dia mesti fakir. Dia tidak ada sesuatu yang boleh dia bayarkan. Tetapi pandangan yang kedua pula yang diriwayatkan oleh Imam Ruyani, bahawasanya dia boleh diberikan daripada harta zakat walaupun dia mempunyai harta. Dan inilah pendapat yang terpilih. Dan Imam Nawawi, Imam Rafi'i juga memperakui pandangan ini. Pandangan ini. Maksudnya, kalau satu orang itu dia berhutang untuk maslahat umum lah, sebab buat masjid ni maslahat umum. Buat jabatan ni maslahat, maksudnya faedah daripada terbenanya masjid itu kan umum. Bukan dia sahaja yang menikmatinya. Orang lain juga boleh menikmatinya. Maka pada ketika itu, dia boleh mengambil daripada harta zakat untuk melunaskan hutang tersebut. Itu nombor 2. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak. Kita akan berhenti sekali lagi. Untuk rakan media jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi perkongsian hari ini, iaitu perkongsian Tahsinul Ibadah. Ini maslahat. Maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yaftin nas hatta yaftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti, maka campakkan pendapatku pakat pendapat mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini, yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan mufti, ilmu yang dah bercampur dengan waqi' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita telah pun sama-sama belajar sebentar tadi dalam pengajian Tahsinul Ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram menerusi kitab Matan Zubat dalam bab pengagihan zakat. Ustaz, kita sampai hujung-hujung juga Ustaz. Kita dah cover untuk 6 asnaf. Mungkin Ustaz di hujung ni ada sikit kesimpulan dan juga peringatan daripada Ustaz untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Apa yang kita boleh ambil pelajaran, kita ambillah berkaitan dengan seseorang yang berhutang untuk mendamaikan manusia. Maka
kita juga dalam kehidupan kita hendaklah berusaha untuk menjadi pendamai. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalaulah ada dua kumpulan manusia di kalangan kelompok orang Islam yang berbalah, bergaduh, berperang, maka hendaklah kamu damaikan antara mereka berdua. Maka na'udzubillah min zalik, janganlah kita jadi orang yang mana mencetuskan perbalahan ataupun melanjutkan perbalahan. Sebab ada orang dia suka ni perbalahan ni berlanjutan kerana dia mendapat sesuatu faedah daripada perbalahan dua pihak ini. Kita tak nak jadi begitu. Biarlah kita tutup mata dalam keadaan kita lah menjadi ejen pendamai. InsyaAllah orang yang menjadi ejen pendamai ini akan dilayan dengan baik di hari akhirat. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk pengkongsian pengajian Matan Zubaid kita pada hari ini dan juga pesan-pesan Ustaz. InsyaAllah lain kelapangan kita akan bersama lagi minggu depan. Kita ada sesi soal jawab bersama Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Santo